tanya daripada orang berdua kan, bapak saya kan, bapak saudara kita dah tak tahu dah. Tapi kita tahu sejarah kita ni dulu memang hebat. Jadi kita pun cuba mencari dan jadi itulah saya pada permulaannya meletakkan nama saya sebagai Radin. Daripada Demak dipanggil pergi ke Kelang, perang Kelang, membantu Raja Abdullah menentang Raja Mahdi. Ini cerita lama kan. Kita nak tahu dia kan nak terang. Kalau ada kebetulan Raja Mahdi kita bersalah atau perlu sebutkan. Jadi Raja Abdullah pada perang Kelang pertama lah kalah. Jadi dia kumpulan dia ni moyang saya ni balik lah ke Balik Jawa lah. Kenapa balik ke Balik Jawa kita pun tak tahu. Tapi ada satu pipe bomber kat rumah atuk saya, moyang saya tu. Dulu kita ingat pipe bomber, dia macam besi terbakar panjang. Kita kecil-kecil dekat pipe bomber. Tapi bila saya dah besar dewasa ni pun saya ingat benda sama. Tapi baru-baru ni saya fikir itu bukan pipe bomber kan. Dulu bomber macam mana? Zaman dulu kita pun tak tahu kan. Tapi itu saya rasa daripada kita bergerak adakah pipe untuk perombongan biji kan? Sebab dia nak pancut air tu ke batu ke lombong. Jadi itu yang ada. Tapi benda tu pun dah tak ada lah sekarang. Tak terlas jual ke apa kan. So jadi cari kita pun pergilah kepada warisan. Bermula daripada tahun 2014 kan. Saya pun tak berminat sangat, tapi bila campur dengan orang warisan, dia akan ada silat dekat belakang tu. Jadi kita memang dari kecil memang belajar silat, berminat silat. Jadi kita pun mesra lah. Tapi kita tak tahu apa tujuan. Jadi tuan-tuan, perempuan semua yang dirahmati Allah, yang diberkati pada hari ini, apa yang berlaku kepada kita ni adalah perjalanan yang telah ditentukan. Kita ni melakon saja. Jadi kalau kita jadi pelakon, mungkin kita jadi Aaron Aziz kan, jadi pelakon hero dalam filem. Tapi tak semestinya di filem lain kita pun hero juga kan. Mungkin di waktu lain kita jadi orang tua, jadi apa, CEO ataupun yang berpisah. Jadi kita hanya melakonkan watak tu supaya menjadi, supaya orang percaya kan. Kita pernah tengok cerita Piramli kan. Siapa namanya? Salih Kamil. Dia punya watak tu sampai orang kat luar benci dia. Itu maksudnya watak. Jadi kita ni mengambil watak. Jadi kenapa kita ni terpanggil? Semua yang datang semua saya pernah jumpa kat tempat lain, jumpa kan, dan berjumpa dan berpisah. Dan mungkin ada yang saya jumpa pun saya tak kenal kan. Tak kenal maka tak cinta lah. Macam Tok Fauzi ni dia kita dah kenal dia dulu. Dia sangat popular kan. Jadi bila sekali jumpa tu, Tok Fauzi, kita sangat berminat dengan dia punya artikel kan. Mula memang kita tak faham, tapi bila kita jumpa direct hati ke hati, apa yang terputus kan, kita dapat tahu kenapa dia cerita macam ni, kenapa dia cerita macam tu dalam setiap dia punya lembaran dalam YouTube lah. Jadi persahabatan saya dengan Tok Fauzi ni boleh dikatakan pada tahap tinggi jugalah, walaupun kita jarang bersama. Kita lebih membincangkan tentang dia panggil sejarah yang usul, muasal kan. Berbaliklah kepada bahasa-bahasa, kiasan-kiasan Tok Fauzi itu, kita tujuankan, kita cuba satukan. Jadi Tok Fauzi lah juga antara orang-orang yang mengangkat ataupun menerima kehadiran saya ni. Mungkin orang lain tak kenal. Jadi Tok Fauzi ni dia suka kami kan? Suka dengan cara kita, dia suka dengan apa yang kita bawa. Jadi hari ini mungkin nak ceritakan lah sedikit sebanyak. Mungkin tak boleh lah kita nak cerita sebenarnya, kita juga kat luar pun cerita. Tapi sedikit sebanyaknya, kalau nak diikutkan Muar tu sendiri
perkara ini diangkat. Dan bangsa yang dikejar oleh Portugis adalah bangsa Mor. Bangsa Mor ni, kalau di Filipina kita ada bangsa Moro. Kalau di Afrika ataupun di Maghribi, kita panggil orang Maghribi adalah bangsa Mor. Dia bukan bangsa Mordo. Sebenarnya Portugis ni dah sakit hati sangat dengan Melaka ni, sebab setiap kali peperangan Islam, walaupun zaman Salahuddin Al-Ayyubi, walaupun zaman Muhammad Al-Fatih, walaupun di zaman Melaka, orang Melayu ni dia anggap sebagai orang yang tak boleh terkalahkan, dan telah tercatat dalam buku-buku mereka mengatakan bahawa Laksmana Hampuah ni, kalau dia naik satu kapal, dia tujuan dekat kapal tu habis 40 orang dia habis. Jadi dia menunggu waktu untuk menyerang Melaka sewaktu kapal rendam barang itu keluar. Memang teknik. Jadi semua benda ini berkait rapat. Dan juga yang paling menarik sekali, bagaimana penyatuan kami ini dengan Portugis adalah berkenaan dengan sumpah. Melaka jatuh bukan kerana tak ada senjata ataupun pakai keris. Kita ada beribu letakkan apa semua tu kan, beriam sebesar-besar tidak. Yang kita beli dari Rom Uthmaniyah lah maksudnya, daripada China, kapal-kapal yang sangat besar. Tapi disebabkan sesuatu perkara itu sumpahan, nak buktikan sumpahan tu, kita pernah dengar harimau tepo. Kenapa harimau tepo kan? Kalau harimau tu harimau jadian, mestilah kuat, hebat. Tapi bila disebut harimau tepo adalah bermaksud dengan jelas bahawa harimau itu dah kalah. Kalah dengan apa? Jadi itu adalah yang Fauzi post dalam dia punya media sosial berkenaan dengan sihir daripada Vatikan. Yang datang sini bukannya panglima-panglima perang ataupun pentadbir. Yang datang sini semua adalah ketua-ketua parti. Jadi di situ persamaan menyatukan kami. Tak ada pada pandangan Tok Fauzi ada satu orang yang gila dilepaskan sumpah di tempat-tempat yang geramat itu, yang puaka itu. Tapi kami pun bukan nak suka-suka kan. InsyaAllah segalanya telah ternyata ataupun kami diberikan sesuatu amanah dari almarhum Pak Leha. Pak Leha telah bertemu, kami telah bertemunya sebelum dia pergi, dan sempatlah kami berbicara sedikit sebanyak dengannya, menuai kembali salah silah lama dan perkara yang dahulu yang tergantung yang telah dilepaskannya kepada kami. Jadi begitulah ceritanya, dan kenapa pada hari ini kita terpaksa mendengar Dr. Fauzi meminta saya kata-kata inilah yang keluar. Saya pun meminta daripada alam, bersama dengan alam, bersama dengan Nusantara, mengharapkan apa yang kita buat menjadi, mengharapkan apa yang kita buat ini terbongkar, dan siapa yang hadir atau siapa yang mendengar nanti akan terbangkit jiwanya dan bersatu semula dengan leluhur mereka. Kita ni dah terputus daripada leluhur, dan kita didoktrinkan supaya jangan main benda-benda macam ni kan. Didoktrinkan dan ditakut-takutkan benda perkara yang begini, sedangkan tidak ada sebab kita hendak berlaku syirik ataupun berlaku khurafat. Takkanlah kita ni dah dua bangsa ni iman sedikit bawang kan, masuk dalam gereja kita jadi Kristian, masuk dalam tokong Cina kita jadi Buddha. Takkanlah macam tu. Tak kisahlah kita masuk ke mana-mana pun, kalau kita nak solat, kita solatlah. Kalau kita nak duduk, nak bertafakur, kita tetap tahu la ilaha illallah. Kita tetap tahu tidak ada Tuhan selain Allah. Jadi
daripada syariat kepada hakikat dan makrifat, kami sokong sepenuhnya. Dan mungkin kita tak boleh bawa keluar sebab itu adalah aurat. Jangan kita tunjukkan aurat perhiasan kita ni, dalaman kita ni jangan ditunjukkan. Hanya tunjuk syariat saja, kan? Pakaian yang menutup aurat, akhlak yang sesuai dengan syariat, pergi ke tempat-tempat. Kalau pergi dulu kahwin pakaiannya begini, pergi ke makam-makam atau kebumian pakaiannya begini. Jadi kita mengikut syariat. Kalau bahasa Melayu untuk syariat, masuk kandang kambing, mengambil, masuk kandang kerbau, menguap. So, jadi begitulah, masuk kandang harimau, kita fight lah, kan tunggu je kan, kita ngap lah. So, jadi begitulah maksud syariat. Bukanlah syariat itu dijadikan satu hal yang tuju. Satu perempuan kita dah dia lahir daripada kecil, bangsa Dayak, dia pakai macam tu. Daripada kecil dia lahir dekat Arab, dia Yahudi ke, dia Quraisy ke, dia Islam ke, dia tetap pakaian macam tu. Jadi kita lahir di tanah bumi Melayu, dia pakaian kita macam ni. Kalau kita lahir di Eropah, pakaian kita pun macam mereka. Bukan pasal pakaian kita menang perang, bukan pasal pakaian Allah terima ibadat, tetapi apa yang ada dalam hakikat jiwa dan perjuangan itu. InsyaAllah kalau kita ikhlas, kalau kita benar-benar ingin mengangkat kembali bangsa kita ni Melayu dan mengangkat kembali Nusantara ni. Kalau dahulu kita ada kerajaan-kerajaan yang ditugaskan menyatukan Nusantara, antara Sriwijaya, Majapahit dan Melaka ditugaskan. Sebab bila dia dah jatuh, Sriwijaya dah jatuh, siapa nak menyatukan? Majapahit datang, Campa datang, Kedah Dua datang. Ini semua bukan nak menawan-nawan, tapi nak menyatukan orang Melayu. Menyatukan orang Melayu dengan bahasa, budaya, adat istiadat Melayu dan juga kefahaman ketuhanan yang satu, yang esa. Cuma daripada zaman berzaman, sebelum kedatangan Islam, kita memanglah beragama ataupun kita punya kefahaman berbeza daripada Islam. Tetapi fahaman yang asal adalah ketuhanan yang esa. Itu kita kena faham. Dan sekarang ini kalau kita lihat percambahan dan perkembangan setiap agama, kita rasa yang terbaik adalah Islam. Kita ambil yang terbaik. Kenapa kita nak pulang balik kepada yang kurang baik ataupun kurang dijelaskan? Kalau itu kan, dia ada beberapa Tuhan. Kalau Buddha, dia ada satu Tuhan. Dan Nabi Isa pun bawa kepada satu Tuhan. Disalah faham kepada Trinity. Islam pun sama, janganlah kamu sembah Allah dan sembah Muhammad. Tapi kita kadang-kadang tersilap. Jadi kat situ kita kena kembali balik kepada Sa'adahnya tadi. Itulah yang saya sangat sokong balik kepada Dr. Fauzi dalam perbicaraan kita. Kita tak kisah, kita nak pakai keris, kita nak pakai tanjak, kita nak naikkan semangat bangsa kita, tapak-tapak kita kena naikkan kembali, ambil kembali. Sebab kalau nak bangsa tu nak maju, mesti ada tanah. Nak bertani, bertanam makanan, tempat tinggal, kehidupan yang bebas, tidak terkungkung, tidak tertindas. Siapa yang nak jadi ketua? Kalau kita semua ni nak jadi ketua, siapa ketua di antara ketua? Siapa kuat? Siapa yang paling kuat? Kita kena cari, kita kena dapatkan. Dan dalam pada proses itu, kalau diingatkan kembali dahulu pun, selepas jatuhnya Melaka, akan naik Demak, akan naik Kampar, akan naik Aceh dan Johor, Riau semua. So, masing-masing ingin mengetuai tetapi berpecah. Ya. Bila berpecah, memang itulah dia punya makanan. Asut sini, golong sini. Asut sini, jatuh sini. So, jadi kat situ kita kena tahu perangkap ataupun permainan ini. Saya bukanlah yang terbaik, tapi saya ada tugasan. Kalian pun ada tugasan masing-masing. Lakukanlah dengan baik dan ikhlas, sepenuh hati.
Dan buat perkara yang apa yang kita lakukan ini adalah untuk bernatijah. Ada dia punya matlamat, ada dia punya naik. Adakah kita nak buat untuk 1000 tahun lagi ataupun hanya sekadar 20 tahun? Naik kerajaan Melayu yang hebat, tapi 20 tahun ataupun 5 tahun tukar, undi balik. Jadi bagaimana? Sistem. Walaupun kita kata kita nak buat sistem yang lebih baik, kita mengambil sikap untuk menolak sistem yang ada. Tidak ikut undang-undang yang ada. Buat apa yang kita suka. Itu tidak mengikut falsafah perjalanan. Kalau kita ikut falsafah perjalanan, dia ada 6 fasa. Sangat hebat boleh hidup sampai 300 tahun, tidak dibantu oleh Allah, tetapi dia ada fasa-fasa. Kita jangan tiba-tiba kita rasa kita dah ramai, kita terus pergi depan istana, kita minta sistem yang baru. Jangan macam tu. Ataupun kita ada hutang, kita ada apa anak sekolah, kita tak ikut sistem yang ada. Jangan macam tu. Kita haruslah mengikut sistem yang ada, tidak melanggar sistem yang positif. Dan di samping itu kita menggeblik tenaga, membuat sistem baru yang lebih baik, yang lebih adil. Contohnya, kita tak nak beli ayam daripada kartel, tak nak beli beras. Kita tak ada pun tanam padi, kita pun tak ada pun ladang ayam. Jadi kita jangan buat sesuatu yang makin membobrokkan keadaan. Ini saya nasihat kepada diri saya sendiri. Sebab kalau kita terlalu hebat dengan emosi dan mistik, yang nyata kan, yang nak beli berasnya. Jadi kita sebagai satu leader ataupun pemimpin pahlawanan, raja ataupun sebagainya, kita harus memikir 5 perkara. Makan, minum, tempat ibadah, kehidupan, ekonomi, kejayaan pelabuhan ataupun kerajaan-kerajaan yang sebelum ini adalah daripada kejayaan pelabuhan ekonomi. Macam mana kita cerita kita tak perlu kaya? Siapa yang doktrinkan kita tak perlu kaya lah, mati nanti lagi susah lah nak masuk surga? Siapa yang selalu doktrinkan macam ni? Sedangkan raja-raja dahulu kaya dengan rumah semata-mata, boleh beli senjata, boleh hantar ufti untuk bersama kebersamaan kan, keamanan. Daripada berperang baik kita sama-sama hantar ufti. Dia hantar kita barang-barang, kita hantar dia ufti emas. Sebab kita ada emas, mereka tak ada emas, mereka perlukan emas. Tapi kita perlukan barang-barang lain, kapur ke, baju ke, pakaian, sutera dan sebagainya. Jadi benda yang kita nak kena buat, jangan lupa tentang ekonomi dan peradaban. Maksudnya tamadun. Tamadun apa yang kita nak buat? Bagaimana kita nak buat? Nak gunakan teknologi yang ada sekarang, free energy. Tak payah bayar bil elektrik. Kita buat kat belakang rumah kita pakai air belakang ataupun sedut air daripada tanah. Nanti puas datang saman kita, TNB datang saman kita. Sebab kita melanggar sistem. Kita tak boleh. Jadi kita buat benda itu supaya dijadikan sistem. Kita tahu semua teknologi semua yang macam kereta elektrik semua ni dah ada dah zaman dulu. 200 tahun dah ada dah. Tapi ke mana dan kenapa? Kita kena lebih tajam. Dan saya sangat suka, lagi sekali saya ingatkan diri saya, kenapa saya sangat suka dengan Tuan Fauzi adalah kerana beliau fikirannya lebih jauh. Dia dari Silicon Valley. Jadi kita nak buat AI, nak buat apa semua teknologi, nak bangkit, kita jangan lupa bahawa teknologi atau gambaran manusia itu semakin meningkat, bukan semakin jatuh. Okey, mungkin ada yang bercakap pendapat mengatakan bila zaman nanti kita kembali kepada perang menggunakan senjata biasa kan, pelepah kelapa dan sebagainya. Saya tidak mahu berbincang atau bercanggah dari segi itu, tapi yang sepatutnya dan sewajarnya dan apa yang kita lihat daripada zaman dahulu, mereka boleh bina piramid
jadi pula kali ini kan. Terima kasih kepada Tuan Wazir dan kepada semua yang sudi mendengar. Jadi itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat pengetahuan sidang jemput almarhum arwah keluarga saya Muhammad Lira telah kembali ke rahmatullah bersama dengan adik berbuat dia dan anak dalam dia. Orang Melayu tak tahu yang tidak ada pegang rahsia terbesar untuk andai saya buka rahsia almarhum pagi ini, dunia akan berperang, Islam akan berperang. Sama-sama orang Melayu pegang rahsia, banyak rahsia yang dia menggegarkan dunia. Jadi tanpa memanjangkan masa, saya mohon berikutnya doa dibacakan oleh sahabat saya, guru saya. Saya ramai guru, kadang-kadang saya baca Salah Henry Hidayat. Sila bacakan doa juga kenalkan ini sepatah dua kata kepada perjuangan warisan bangsa. Sila. Terima kasih kepada dia. Satu penceritaan yang nanti saya kupas. Kami dapati apa yang disebutkan oleh
dalam tempat itu bukan saja bangsa Melayu ini ada DNA yang tua berbanding dengan Afrika, tapi bangsa Melayu ini ada juga DNA bani-bani yang bani-bani Israel yang awal dalam Turki dan Turki, Arab dan Israel. Kita memang ada dua benda ni kita dapat test, ada result dia. So saya agak rapat dengan a few, kita panggil tu bangsa lain, bangsa Yahudi. Saya rapat dengan sebelum ni saya kerja di MMC Company, dan bila saya duduk di state beberapa kali saya bertemu dengan ortodoks ataupun rabai-rabai dia ni, dan dia berkongsi maklumat yang banyak tentang Melayu yang kita sendiri tak ada hari ini. Contoh macam kita menyebut pasal protokol lama, Mormon protokol. Akhirnya mereka bersetuju yang kita adalah abang yang sudah pergi dari tanah jauh, dan saya buat research pasal itu. 3 jenis Mormon, walaupun dipanggil itu dari Israel, tapi dia mempunyai banyak information. Sebenarnya dia tak lari pun daripada kitab Melayu naskah lama. Kalau kita pilih hikayat terutama hikayat yang ada di atas, saya panggil itu gunung, seperti Kerinci, hikayat Bali, kita akan dapati banyak benda yang bersamaan dengan Mormon tadi. Saya tahu ni pergi dalam keadaan yang agak dalam seperti di Jerman. Sebenarnya orang-orang ataupun kita panggil bangsa-bangsa sebelum ni sudah tahu apa itu Melayu. Cuma Melayu sendiri digelapkan ataupun diselamukan dengan sejarah mereka sendiri, ataupun sejarah telah ditulis kembali. Itu yang agak malam. Saya ada riset untuk forum-forum lama, tapi itu sudah 15-20 tahun lepas. Nama-nama forum dulu saya ada riset dengan forum-forum yang agak sensasi dan sebagainya. Tapi bukan forum bahasa Melayu, forum bahasa luar yang mengatakan sesuatu tentang bahasa Melayu. Bahasa Melayu seharusnya dipanggil bangsa itu. Cuma kita sudah kehilangan identiti. Bukanlah bilang semua. Hari ini Tok Fadil bawa kita pergi pada identiti yang sebenar. Saya nampak ada harimau di situ. Sebab tu saya sebut pasal kekayaan Kerinci. Orang Melayu punya ilmu yang saya panggil advance, very advanced teknologi. Menyangkali apa yang kita tahu. Kalau saya daripada IT lebih tahu. Jadi bila kita belajar tentang communication, kita belajar tentang the OSI layer, kita belajar tentang the radio frekuensi, acoustic frekuensi, kita dapati orang Melayu sudah master. Orang Melayu sudah master dalam semua benda-benda. Cuma kan kita tidak explore dengan baik bagi kita. Saya hargai usaha untuk menyatukan jadi pandai itu, Dr. Firdaus yang ada pemahaman tentang frekuensi akustik elektromagnetik. Sebenarnya benda-benda itu sudah ada di alam Melayu. Contoh saja yang saya pakai. Dia pendapat pada frekuensi yang tinggi. Ada orang Melayu dan orang atas, kita panggil itu atas salju ataupun orang Arab yang pakai untuk kepala. Sebenarnya benda itu agak penting pada zaman ni. Terlalu penting sebab kita pun faham 5G, 6G, 7G. Sebenarnya orang Melayu sudah pergi pada 7G. Saya percaya benda itu sebab tu orang Melayu ada dari Pati, orang Melayu ada ribat bumi, orang Melayu ada ilmu yang tidak dapat dijangkau oleh akal. Dan akal itu saya percaya simpan oleh keluarga-keluarga yang penting, keluarga yang mempunyai. Kalau dalam hari ini kita panggil altar, bagi saya benda itu bukanlah altar rahsia pun. Benda itu sudah ada, cuma kita mungkin tidak tahu switch di mana. Selama ni kita hanya berbantu pada orang-orang lama. Dan orang-orang lama ni bukanlah nak berkongsi segala-galanya sebab benda itu agak rahsia. Bukan rahsia itu macam mana. Maksud dia boleh menjadi satu benda yang bahaya kalau tidak diletak dalam keadaan yang betul. Maksud saya di sini, ada ilmu, tidak ada kefahaman, tidak ada perjalanan yang baik ataupun dia boleh jadi satu masalah yang besar pada bangsa itu sendiri. Kalau
seharusnya hari ini mewujudkan ataupun Melayu mendunia ni selalu mewujudkan 1000 lagi orang seperti Islam. Sepatutnya benda itu sudah berlaku hari ini. Tapi kita masih lagi mencari formula untuk penyatuan jiwa. Seharusnya kita sudah ada formula tu, cuma kita mungkin masih berpecah ataupun kita mungkin belum mendapat satu kata sepakat bagaimana nak menghargai dalam ini. Sebabkan hari ini kita diletak dalam satu keadaan yang agak rumit. Kita faham negara kita bukanlah negara seperti negara China, bukanlah seperti negara Afrika, yang mana African Chinese mendominasi. Negara kita hari ini telah diletak dalam satu keadaan yang agak sukar bagi Melayu itu sendiri. Kalau kita tengok statistik hari ini, orang Melayu sebenarnya minoriti. Orang Bumiputera, ya, majoriti. Tapi Bumiputera termasuk Sabah Sarawak, termasuk orang Sarawak. Melayu hanya ada 12 juta. Penduduk ada 36 juta. 1/3 saja sebenarnya. Kalau Bumiputera, ya kita ada lebih kurang 20 juta. Tapi Bumiputera tak semestinya beragama Islam. Isu dekat sini kita sebenarnya majoriti. Tambah-tambah pula dengan kedatangan orang daripada Pakistan, Bangladesh, Nepal, China daripada China. Sensitif dengan pendatang lebih ramai daripada Melayu hari ini. So survivability orang Melayu hari ini amat begitu. Sebab tu dari segi satu sudut ekonomi sangat penting, ilmu sangat penting, kefahaman yang seharusnya kita terapkan terutama untuk anak-anak. Saya lebih pandang pada apa kita nak buat 5-10 tahun depan. Saya faham majoriti dalam bilik ni adalah orang yang ikhlas ataupun orang yang tak ada idea apa yang harus kita buat. Kalau kita minta jangan tinggalkan anak-anak dalam keadaan yang tidak tahu. Itu satu benda yang kita tak boleh maafkan kepada kita. Saya tak salahkan Datuk ini kita dulu sebab dia berjuang ke mati-matian dengan darah untuk menikah pun dia untuk bergolong bergadai bagi negeri itu kemerdekaan itu. Walaupun kemerdekaan kita faham bersyarat, tapi itu tidak limitkan diri kita ataupun tak sekat diri kita untuk pergi jauh. Sebenarnya kita boleh pergi jauh dengan satu kesepakatan, iaitu yang seharusnya kita lakukan ini. Maksud saya kesepakatan itu bukan macam bersama. Maksud dalam segi ilmu, dari segi ekonomi, dari segi sains, benda itu sudah sampai masanya. Dan orang-orang Melayu ditakdirkan Tuhan cerdik, lahir-lahir cerdik. Kalau ada 100 bangsa lain, ada satu Melayu sudah cukup untuk dia duduk sama tinggi. Tak seperti bangsa-bangsa lain macam saya ada pengalaman kerja di MNC yang kat lama. Walaupun ada satu, tapi cukup untuk mendominasi. Tapi malamnya kita, bila satu, kita tak cukup kuat untuk lead ataupun ke depan dalam satu-satu operation. Terutama syarikat-syarikat multinasional banyak bangsa-bangsa lain. Kita tak salahkan bangsa lain sebab dia orang ramai dan dia orang sepakat. Kita ambil pendekatan yang tidak apa sebelum ni. Tapi saya percaya dalam bilik ni kita tak ada semangat benda tu. Semua ada semangat no. Kita kena buat. Kita kena adakan sesuatu. Jadi daripada semangat yang ada ni, saya tetap sama dengan boleh. Walaupun ada dan tak ada kemudian, tapi tetap semangat tu tetap sama. Walaupun jasad tu berpisah di tempat yang lain ataupun di alam yang lain, itu bagi saya bukan isunya. Dan saya percaya nenek moyang orang Melayu ini bukan orang-orang yang mati semati-matinya. Maksudnya kita faham bila kita mencapai satu tahap pengajian yang tinggi dalam Islam pun menyatakan bila mencapai satu kefahaman yang baik sudah manfaat pada agama dan Tuhannya, maka dia pun bebas. Roh bebas, roh yang baik ini sentiasa ada. Dia tidak mati, dia hidup secara istimewa bersama Tuhan. Jadi kita beruntung kerana orang kita ni mengadaptasi Islam itu dengan baik, menerima Islam itu dengan baik. Seharusnya kita menjadi satu bangsa yang cukup kuat. Akidahnya kalau kita nak bandingkan dengan bangsa lain. Jadi akan datang ni kita sebenarnya dalam satu sudut yang agak kritikal untuk anak-anak sebab dia diletakkan dalam satu keadaan yang sibuk dengan satu benda yang tak
tak pasti. Bukanlah kita nak kata generasi akan datang tak bagus, generasi akan datang ni perlu bimbingan. Kalau kita biarkan, kita akan habis sekali lagi. Saya rasa kita hari ini pun sudah rasa kita dalam keadaan yang agak tertekan. Jadi kebangkitan Melayu Islam ni seharusnya dibuat dengan cara yang lebih drastik. Semua individu kena ambil challenge ataupun kena ambil bahagian dalam ni, tak boleh kata tak mau ataupun tak dulu sendirian. Itu sudah tak wujud. Kita menghormati semua orang yang ada ilmu, semua orang yang ada kefahaman. Saya faham dalam bilik ini sendiri kita ada berbagai jenis fahaman, dan itu tidak salah, semuanya benar-benar berlaku. Cuma kita carikan ketepatan untuk bersama, kita cari satu sepakat yang bersama. Sebab ditakdirkan Tuhan, orang Melayu rata-ratanya ataupun secara kajian ilmiahnya 60% datang bercampur dengan darah-darah dari tanah-tanah umat Islam, agama apa, Nabi Sulaiman, Nabi Daud, Nabi Ibrahim sendiri, Rasulullah, lagi agama yang sebenarnya orang lain. Cuma kita mungkin tak buat tadi tentang kita jadi diri sendiri. Hari ini kita kebanyakan, bukan semua, mungkin masih tersangkut dalam satu konteks saja. Sebenarnya kita adalah satu bangsa yang bercampur dengan darah-darah yang baik, ataupun kita kata bangsa bertauhid, bukan hanya orang-orang biasa. Sebab tu dibagi kecantikan, dibagi kelebihan. Cuma kita diletak dalam keadaan yang meminta tanah sendiri. Saya percaya bukan orang Melayu itu tak pandai, cuma belum dapat formula, belum dapat cara. Saya nampak sedikit pandai, contoh macam family sendiri. Yang mana yang ada intelek yang tinggi takkan datang duduk di Malaysia. Semua akan duduk di rumah bila pencin di balik Malaysia. Jadi itu satu kerugian. Cuma kan kita tak tahu kenapa dalam negara kita tak ada peluang sedemikian. Kalau ada peluang pun kita diletak dalam keadaan yang rendah berbanding dengan yang lain. Itu berlaku. Kalau pergi interview kita tahu, kita minta gaji, walaupun kita pandai benda orang lain, pos yang sama kita akan dapat tetap. Itu berlaku pada saya banyak kali dalam MNC. Saya menjaga dalam bidang telecommunication, networking. So benda itu berlaku. Dan nak cari dalam satu company MNC, orang kita yang betul-betul boleh pergi ni ada, cuma kan salah import. Jadi kita kena fikirkan formula, ataupun kita kena cari satu, kita kena buat satu benda yang menjanjikan sesuatu. Kalau tak, habis. Sebab hari ini sebenarnya orang Melayu dalam keadaan recession. Saya boleh cakap itu sebab orang Melayu tak bekerja. Kalau ada 2-3 juta orang Melayu yang muda-muda ini, semuanya tak bekerja. Dia duduk dalam keadaan yang unemployed. Itu maknanya recession sedang berlaku. Ada anak muda hari ini dia kurang dari situ, dia lebih pada apa yang orang kata ini lah. Tapi malahnya benda itu tak boleh buat jauh. Malahnya benda itu tak ada skill. Ada 10 tahun macam nak survive. Kita dah tak ada Tok Fauzi, masa tu dah mungkin dah tak larat. Kita tak pasti. Cuma yang tinggal ni macam mana. Saya lebih ke depan. Sejarah, yes, kita boleh pergi very detail. Sebab sejarah itu adalah kita hari ini. Cuma kita tak dapat bawa sejarah dan warisan itu dengan baik. Maknanya ada gap di antara dua paman, yang lama dan yang baru. Tapi insyaAllah dengan kempen ataupun apa yang Tok Fauzi buat ni, saya percaya ada benda yang baik akan datang. Kalau tak, kita tak kumpul hari ini. Saya rasa saya pun tak nak panjang masa lagi, kembali lagi. Saya minta maaf kalau ada salah cakap. Tapi saya lah, niat saya hanya satu. Kita buat sesuatu untuk ke depan, untuk anak bangsa kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sidang hadirin. Sebenarnya sebagai hidayah ini bersama dengan saya telah mengamalkan aliran kebahagiaan keuangan. Jadi banyak cerita hari perjanjian ini kita dah alami, benda-benda yang perlu kita juga akan selama sidang. Jadi saya nak berhenti sejenak hari ini. Hari ini Helmi adalah corporate professional. Saya sebenarnya
bangsa disihir oleh Vatikan. Saya katakan terus-terang, Vatikan hari ini, kenapa kita takut? Vatikan adalah musuh dahulu zaman perang Portugis. Betul? Bukan sekarang dah habis perang. Zaman perang dulu mereka perang salib dan sebagainya. Kita bukan resist, kita bukan isyarat. Tetapi permainan sihir pihak yang telah memantap-mantapkan, meracun bangsa kita. Sebagai contoh, ini lagi contoh. Kita hari ini ada anak-anak muda di belakang. Kita yang mendengar kena mengaku jiwa kita tak tenang hari ini. Kita orang Melayu tak boleh berdiam. Orang Melayu telah hilang konsentrasi. Orang Melayu telah hilang jiwa itu. Majlis Bonda dirasmikan oleh Mantan Kelantan 23 Februari 2020. Ada 3 Februari 2023. Sekarang ni bulan Februari. Daripada hari Majlis Bonda dilancarkan oleh Mantan Perdana Menteri, telah muncul Majlis Bonda yang lain. Adakah Tun Mahathir cetak rupa Majlis Bonda berdiri? Muncul Majlis Sri Kandi dan Negarawan. Penaung dia Azman dengan Tun Mahathir. Kenapa yang diberi ditolak? Minta maaf, saya bukan nak bergaduh dengan Tun Mahathir. Ini ada masalah jiwa. Pihak yang lain datang. Nampak? Kita buat sesuatu yang lain datang, porak-poranda dan membenamkan yang terdahulu. Yang diberi berjalan adalah duit, kuasa dan nama, bukan perjuangan yang keras. Nama saya minta Tun Mahathir nak marah saya dengar saya mampu kerja. Apa dah kata bahasa kat kasar, minta maaf bukan bahasa kat Kedah, orang Kedah. Orang Kedah bahasa dia kasar sikit, minta maaf. Okey. Jadi Pak Radin buat kerja campur pasar. Saya kena sihir beberapa kali. Saya tumbang kat rumah saya. Saya profesional American. Kita tak boleh lari daripada sini. Kita tak boleh lari daripada sakar. Sampai bila kita nak mati? Paling tidak hari ini saya kata, semua jin, semua sihir terbantal di tanah Melayu. Dan kalau hari ini saya campur depan itu ada dekat 2,000 tu, segala tukja yang menyihir tanah Melayu, ilmu saya pulangkan balik pada Tuhan. Sekali lagi Bonda kata, siapa tu oposisi ni bawah besar. Malam ni mati ke saya kena santai? Kita ada apa? Ni balik-balik iman yang kita ini kata. Sakit pergi cari tu. Betul. Sakit pergi cari ustaz. Allah yang kita kenal tak kuat. Betul. Berapa ramput iman orang Melayu hari ini. Mak bapak pula anak sakit keteguran. Doa ibu yang solid, surga bawah tapak kaki ibu, dia lupa. Surga itu apa maksud dia? Anak takkan kena tegur, anak takkan kena hasut di polong puaka Pontianak. Kuasa surga bawah tapak kaki Bonda, bukan bawah tumpawan dengan ustaz. Minta maaf. Bila asas kita ni, saya kata benda warisan ni dah betul. Tapi bila kita balik terus pandang, berapa ramai korupsi. Saya ada masalah sakar. Saya jalan macam baru ni, ada kat sini nama anak saya nak sebut. Naik motor balik tengah malam disambut dia bocor, demam seminggu. Kawan anak kepada kawan saya ada dalam ni. Kalau saya malam ni, saya kata orang Melayu dulu kalau jumpa bocor, Pontianak, kami tembeling. Apa? Kamu masih takut dengan hantu? Selagi bangsa kita masih takut dengan hantu, bagaimana kita nak bangkit? Tok Nenek kita panglima paling hebat. Siapa berani cabar seluruh hantu puaka tanah milik saya? Malam ni tak ada hantu berani cabar Tok Nenek. Sebab apa? Sebab kita kenal diri. Saya tak kata saya kenal diri, saya tak hawali. Tak. Melayu tidak gentar selain daripada Allah. Melayu hanya tidak akan derhaka hanya kepada gajah selain Allah, bukan gajah Melayu. Kita tahan hanya pada gajah yang Esa. Kita tidak takut sebarang hantu puaka. Lah ni orang lain dah muncul. Dah maaf saya cakap tinggal saya. Tidak penonton TikTok susah. Jangan marah. Report boleh report. Kita ada masalah jiwa. Kata ini Radin, kita ada masalah jiwa. Sakit saya. Malu saya. Tok Bobo rupiah kaya jutawan. Sebab bangsa kita sakit. Dah lah sakit hati, gaduh,
Jumpa hantu, lari tak cukup tahan. Hantu lari ke jumpa hantu? Jumpa lari lah. Ni kalau saya panggil mic saya lagi ke atas ni, kawan baik saya Presiden Dunia Seni Silat Melayu di SSM Husni Hamid. Kita kata, wahai Tuan Silat, sila berdiri dekat mic, cabar semua hantu puaka, 7 tala langit, 7 tala bumi, pocong pontianak, buat tak lari. Takkan ada Tuan Silat berani sebut. Betul? Betul tak? Wah, kenapa bondak pula? Betul? Orang Melayu takut hantu. Orang Melayu takut dengan ahli politik. Orang Melayu tak berani bersuara. Kenapa? Kita bapa orang, kita buat orang. Sebenarnya tuan-tuan, sebelum kita cerita sejarah, saya akan pergi kepada ni. Sesat lagi pembentangan yang paling power dalam muka bumi. Itu sebab saya kata lagu ni, Tok Paduka Azmi, pembentangan sebentar lagi kenapa Freemason takut pada Melayu. Betul? Betul tak bang? Betul ya? Saya lagi membentangkan kenapa Freemason takut pada Melayu. Saya sebelum dia kata, saya kata hantu takut pada orang Melayu. Yang bukan Melayu yang berlaku tu dia babi kacau. Kita belah-belahan tunggang limau je. Kita boleh jadi limau. Kita boleh pegang hantu raya. Suruh kerabat aku balap. Lah ni hantu senyum kita lagi pingsan. Baca ayat kursi tak laku. Kita balap. Betul tak? Bawa Quran tu gila Yasin tak laku. Sebab kenapa bondak kena rasut tak? Tahu okay? Jadi macam ni lah senang. Sebelum saya menyerahkan topik yang panas lagi, iaitu Freemason takut pada orang Melayu, saya mengatakan sebenarnya hari ini sekalian hantu-hantu di tanah Melayu, Jembalang, Polong dan Puaka takut dengan orang Melayu macam saya. Sebab orang Melayu hanya tahan dan takut kepada Yang Maha Esa. Ini teras kepada orang Melayu mengenal Allah yang satu, tunggal sejati bahasa Nusantara. Jadi tanpa meninggalkan masalah, Tok Paduka Azmi dikatakan ada sejarah di belakang yang tandil rahsia, pancung tanpa tanya. Jadi bagi sementara Tok Azmi naik atas pentas ni, wahai sekalian pendengar waris tandil rahsia Tok Sagur, orang di Perak, silalah kamu beritahu semua hantu dalam Melayu Puaka, kalau menghadap bangsa Melayu aku pancung tanpa tanya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Al-Fatihah untuk bangsa Melayu guru kita dan juga Al-Fatihah. Terima kasih Tok Haji. Saya baru kenal Tok Haji dalam 3 bulan. Duduk kan. So sebab Tok Haji punya cara, saya rasa umur saya 48 tahun, baru satu orang saya jumpa yang punya tim. Dia punya research pasal Melayu. So di situ saya cerita pasal Melayu, dan saya mula nak mencukir bicara pasal Melayu. Sebab saya tahu saya Melayu, isteri saya Melayu, mak bapak saya Melayu. Sejarah saya tak tahu. So ini saya tahu, dan sikit sebanyak saya bangga sebab saya orang Melayu, dan saya bersyukur. Dan sebab Melayu ni adalah satu dunia, Melayu ni adalah hebat. Jadi Tok Haji suruh saya juga pasal Illuminati takut dengan Freemason, takut dengan Melayu. Dalam sejarah bangsa Melayu,
dikenali sebagai bangsa yang beradab. Ketika orang Eropah tiba di tanah Melayu, mereka terkejut dengan ketertiban dan wujud di sini. Bangsa Melayu telah mampu membangunkan keadaan yang berkesan, organisasi masyarakat yang tersusun secara hidup bertemankan. Kita haruslah bahawa perancangan Allah lebih sempurna daripada segala perancangan manusia, dan oleh itu kita harus yakin bahawa keadilannya akan sentiasa menang. Sebelum saya mengakhiri, marilah kita renungkan bahawa bangsa Melayu adalah satu bangsa berpotensi mempunyai warisan yang agung. Kita harus bersatu bersama untuk melawan zaman luar dan cuba menggugat kedaulatan dan keamanan kita. Dia bayu kita yang kenal. Tak payah minta datang aspek terbaik. Itulah Melayu, bahasa Melayu. Terima kasih Cik Faiz, sahabat. Okey. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mengupas tentang budaya komunis dalam perjuangan kita untuk membangkitkan Islam dari Timur. Kita tidak boleh mengelakkan hakikat bahawa golongan Freemason Illuminati ini mempunyai agenda yang besar untuk menjadikan mereka sebagai penguasa dunia. Mereka menghadapi kebimbangan dan dengan berkembangnya pengaruh Islam di atas mereka. Ketika Islam semakin berkembang di rantau ini, para mufti iblis Illuminati semakin gelisah. Dengan perkembangan ini, mereka mengambil langkah untuk menekankan kuasa mereka dengan merancang strategi yang bersifat jahat. Dalam zaman lampau, ketika masyarakat Eropah masih belum mengenali dunia Nusantara, terdapat banyak cerita mitos tentang wilayah ini. Dajjal telah lama mengakali tentang keberadaan dunia Melayu. Melalui pertemuan rahsia, Dajjal Antichrist telah memberi amaran kepada raja-raja Eropah untuk cepat-cepat menggelar ekspedisi ke timur. Tujuan mereka adalah untuk siapa yang mengislamkan para Miswara dan raja-raja Melayu rupa di Nusantara. Raja-raja Eropah kemudian terlibat dalam perkembangan teknologi perkapalan dan merekrut ramai anak kapal untuk melakukan agendanya. Walaupun Portugis telah berjaya memberikan kuasa di Melaka, mereka menghadapi tantangan sengit dalam usaha mereka untuk meluaskan pengaruh ke seluruh tanah Melayu. Namun orang Melayu di tanah Melayu lebih bersatu daripada saudara mereka di Kepulauan Indonesia. Ini membuatkan Belanda lebih mudah menjajah Indonesia berbanding tanah Melayu. Belanda juga menghadapi cabaran ketika berusaha meluaskan pengaruh di tanah Melayu. Mereka mencuba untuk menapak di Perak, tetapi berdepan dengan rintangan yang kuat. Walaupun bagaimanapun hidden hand tidak benar. Mereka menghantar wakil British untuk meninjau peluang menguasai tanah Melayu. Kemudian wakil Illuminati Inggris memutuskan untuk membawa masuk ramai pekerja Cina dan India ke tanah Melayu dengan tujuan untuk memecahkan posisi penduduk. Semakin ramai pekerja Cina di tanah Melayu yang terlibat dalam berbagai aktiviti ekonomi, terutama dalam perlombongan. Di antara mereka adalah ketua-ketua secret societies Cina yang menganut paham Illuminati dan juga ejen-ejen Freemason. Mereka membantu memperluaskan pengaruh Illuminati di tanah Melayu. Namun kita perlu sedar bahawa yang membuat kekacauan bukanlah orang Melayu, tetapi orang luar yang mengerti tanah Melayu dengan agenda tersendiri. Kesultanan Melayu masih teguh diri selepas berbagai perancangan terhadap mereka. Dalam sejarah bangsa Melayu dikenali sebagai bangsa yang beradab.
Ketika orang Eropah tiba di tanah Melayu, mereka terkejut dengan ketertiban yang wujud di sini. Bangsa Melayu telah mampu membangunkan kerajaan yang berkesan, organisasi masyarakat yang tersusun, serta cara hidup yang berkeamanan. Kita harus sedar bahawa perancangan Allah lebih sempurna daripada segala perancangan manusia. Oleh itu kita harus yakin bahawa keadilannya akan kita senang. Ketika Islam semakin berkembang di rantau ini, pada kesempatan kali ini saya ingin mengupas tentang budaya komunis dan perjuangan untuk membangkitkan Islam dari timur. Kita tidak boleh mengelakkan hakikat bahawa golongan Freemason Illuminati ini mempunyai agenda yang besar untuk jadi mereka sebagai pengusaha dunia. Mereka menghadapi kegagalan serta perkembangan baru Islam dasar. Itu yang membuatkan Illuminati takut dengan lain. Itu saya sampaikan satu sajak daripada Usman Awang. Dewan ni nama Usman Awang kan. Melayu itu orang yang bijaksana. Nagalnya bersulam tenaga, budi bahasanya tidak kecil. Kurang ajarnya tetap santun, jika menipu pun masih bersopan. Bila mengaku bijak balas. Melayu itu berani jika bersalah, kecut takut kerana benar. Janji simpan di perut, selalu pecah di mulut. Biar mati adat, jangan mati anak. Itu Melayu ada prinsip Melayu. Melayu ada perangai macam ni ya. So kita kena buang sikap ini. Asal lagi. Kalau asal lagi dia ada dalam diri Melayu, nescaya Illuminati ke apa memang tak boleh buat. So masalah jika benda tu di semua bangsa Melayu kerana nak bagi benda macam ni berlaku. So slow kan orang Melayu ni. Orang Melayu ni dia hebat Melayu di tanah Semenanjung luas maknanya. Jawa itu Melayu, Bugis itu Melayu, Banjar juga disebut Melayu, Minangkabau memang Melayu, keturunan Aceh adalah Melayu, Jakun Sakai asli Melayu, Arab Pakistan pun Melayu. Semua Mama dan Marbari Serak pun Melayu, malah Mu'alaf bertakbir Melayu disunat. Dalam sejarah Melayu itu pengembara lautan, melorongkan jalur sejarah zaman. Begitu luas daerah sempadan, sayangnya kita kini segala kehilangan. Melayu itu kaya falsafahnya, kias kata bidal pusaka, akal budi usulamkan daya, gedung akal laut bicara. Melayu itu watak Melayu menolak pemusuhan, setia dan sabar, tiada sepadan. Tapi jika marah tak nampak tega, musuh dicari keluar cacing, tak dapat tanduk telinga diri. Itulah Melayu ya. Kalau dimarah, maruah dan agama dihina jangan. Hebat amuknya tak kenal kawan. Berdamai cara Melayu indah sekali, silaturahim hati yang murni. Maaf diungkap sentiasa bersahut, tangan dihulur sentiasa bersambut, luka pun tidak lagi berparut.
Masihkah tunduk ke sipu-sipu? Jangan takut melanggar pantang. Jika pantang menghalang kemajuan, jangan segan tentang kelarangan. Jangan jika yakin kepada kebenaran, jangan malu mengucapkan keyakinan. Jika percaya kepada keadilan, jadilah bangsa yang bijaksana, memegang tali, memegang timba, memiliki ekonomi, mencipta budaya, menjadi tuan di negara yang merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sebentar lagi kita akan menjemput kontribusi Majlis Boda TV yang telah dilancarkan oleh Mantan Ibadah dan Menteri Pertanian. Jadi sementara saya nak tunjuk gambar. Sebelum kita kembali kepada sidang penuntut, kita akan berbincang tingkat tadi. Jadi bagi penonton online, mohon kemaafan kita akan bersambung usai solat asar. Jadi gambar di hadapan adalah salah seorang ulama yang tertua di Islam yang telah kembali ke rahmat. Beliau menjadi Islam. Ramai anak murid pondok antara ulama yang pernah menjadi imam dan jadi Masjid Al-Aqsa dan juga di Masjid Al-Aqsa zaman dulu berpada Fir'aun. Tetapi juga cerita semalukan. Ada masa Tuan Firdaus, masa lepas Majlis Boda, lepas Isa sebelum meninggal, dia kata kat saya, dia telah pergi ke semua gunung Danang di tanah air. Jadi kan, ulama pondok Tua Kedah dah pergi Gunung Ledang, dah pergi Bukit Raja, dah pergi Ulu Muar. Jadi kan tak, anak murid selepas Ulu Muar tak tahu. Kenapa Tok Guru Pondok Tua Kedah dah meninggal saya? Saya mau kedak pak saya mak kata. Di sini tuan-tuan, sebenarnya ada rahsia yang besar di antara ulama-ulama tua yang bukan duduk atas jadah tak masuk jadah. Pada Umar, Husin Haji Abdul Rahman itu semua pangkat belah ayah saya, ulama-ulama kita. Jadi mungkin sebab saya jemput Boda naik, mungkin sebab itu pun tadi saya mengampung sikit ada keluarga puluh takut dengan saya. Sebab ada perubahan itu kan. Jadi saya menjemput kerana mengurusi Majlis Boda Wasiat Putih untuk beri sepatah berkata yang melancarkan Boda. Silakan bagi berisi. Sungguh bunga kemboja, bunga kelarangan cantik tersemat. Salam sembah, ungkapan bicara, selamat datang untuk semua. Batu kikir, burung terkukur, ada di bawah pohon cemara. Senyum diukir, salam diulur, awal bismillah, pembuka bicara.
Siti Nurina Nawawi, pengurusi Majlis Bonda, putra pengurusi majlis, sidang panel dan wakil pertubuhan yang hadir, terima kasih Bonda ucapkan kerana sudi hadir di majlis julung-julung kalinya Pertubuhan Adiwira. Syukur kita dapat hadir bersama-sama membincangkan sejarah, madah dan wadah Sabah bangsa yang agung ini. Alhamdulillah, syukur kehadrat Ilahi yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Kuncinya Rahman dan Rahim. Kasihnya ibu dan bonda membawa ke syurga. Syukur anak-anak warisan, putra dan puteri Melayu dapat hadir bersama-sama dengan Majlis Bonda Pertiwi dan Pertubuhan Adiwira pada petang ini. Bonda bersyukur keluarga Melayu ini dapat kembali duduk semeja mengenali semula warisan kasih bonda. Kasih bonda membawa ke syurga. Di akhir zaman ini, anak-anak Melayu semakin tiris kefahaman dan jiwanya. Kasih sayang, alangkah indahnya dunia warisan Melayu, warisan bonda yang dikenali ini. Andai anak-anak kembali ke teratak kasih sayang, pastinya bumi Batuah ini menjadi sebuah taman ibarat syurgawi. Inilah cebisan sebuah warga kasihnya ibu kekal abadi zaman berzaman. Pada petang ini, dengan keizinannya, maka terzahirlah 3 produk kasih bonda yang dibawakan ke bersada warisan ini dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim dan dengan berkat warisan bonda Pertiwi, bonda lancarkan 3 produk ini di tanah warisan adat berada ini. Semoga khazanah alam Melayu ini muncul semula di zahir dan batin membawa berkat, rahmat dan penyembahan akhir dan zahir dan batin kepada putra dan puteri tanah Melayu. Akhir kata, bonda membacakan sebuah puisi untuk tatapan dan jiwa anak-anak bangsa Melayu. Tajuk puisi ialah Pahlawan Buana, karya Laden Wawi. Pusaka telah lama diamanahkan, maruah telah lama didaulatkan. Inilah waktu dibuktikan niat yang kita janjikan. Inilah waktu ditunaikan sumpah yang kita setiakan. Ribut badai bukan gempa bencana, laut gelora bukan malapetaka. Gempa bencana hanya pada diri, malapetaka hanya pada hati. Di sini tiada kecewa, hanya ada ribut perjuangan. Di sini tiada derita, hanya ada gelora pengorbanan. Pantang sekali menyerah kalah, hanya menyerah kepada Allah. Pantang Melayu menjadi hamba, hanya hamba kepada Allah. Terima kasih.
sidang penonton yang saya muliakan, sidang online live di TikTok, YouTube dan juga di Zoom. Kenapa saya menunjuk Tun Dr. Mahathir melancarkan manusia warisan? Sejujurnya kita orang lain padanya penyakit negara. Jawapan saya yang saya katakan kepada Tun Mahathir, ubat sakit orang Melayu ada pada ini. Kenapa? Kebanyakan manusia akhir zaman adalah anak-anak yang terbaik. Pasal rumah saya katakan, kita sudah tidak hormat dan tidak mengenali ibu ayah. Bila orang Melayu tak hormat mak bapak, tidak rasa bersambung dan berhutang nyawa dengan bonda, itulah mereka jadi lagu ni hari ni. Nampak? Bila hilang derasnya kasih dan ibu hilang kasih kepada bangsa Melayu, kasih tidak bertahu, bertepuk sebelah. Sejujurnya saya nyatakan pada hari ini penyakit orang kita, kasih ibu tak bercuba. Dan dunia dah di zaman, anak dan lupa ibu, anak dan lupa ayah, ayah dan lupa anak. Jangan kita salahkan Raja Melayu turun. Sekarang ni saya menyokong Raja, jangan kita salahkan Panglima. Doa ibu Allah makbul sepanjang hayat. Orang Melayu penuh dengan cerita nak raya ni, mak sumpah anak, anak celaka, celaka dalam bangsa. Siapa yang celaka dalam bangsa Melayu? Kita sendiri. Raya tak boleh kampung, tapi rumah kata-kata, rumah tu ini kita hancur, kena jual. Kita dah tak sayang tu ini. Kalau bangsa yang tak sayang tu ini ibu dan ayah, apa nak harap bangsa ni pertahankan, buka pecah silap kalah tuan-tuan. Mati. Kunci kasih sayang ni gagal difaham. Antara bukti akhir zaman, orang letak gambar kat rumah. Gambar tu guru penuh berserupan di rumah. Mana gambar mak bapak kamu? Tok guru tak basuh berak kamu. Mak kamu yang pak kamu basuh. Mak pak kamu yang sebabkan kamu makan sampai kamu hidup jadi manusia. Gambar Abu Kadi sipah kat orang Islam dia orang tu. Gambar hang buah, gambar tok guru silap. Ini ciri-ciri anak derhaka anak zaman. Ibu tinggalkan anak, anak tinggalkan ibu bapa. Jadi sebenarnya majlis bonda saya nak buat apa? Saya kata ibu, tukar sangka buruk. Berhentilah menumpah serana dan kecil hati dengan anak bangsa. Dan anak kembali ke kaki ibu. Maaf, saya batin itu menjadi original. Jadi sebenarnya saya nak tambah sikit kan. Itu sidang zahir dan batin kita hari ini. Kalau hari ini saya boleh rasa kasih ibu saya Mahathir, saya boleh rasa kasih ayahanda saya Haji Ismail Mahathir yang dah 6 tahun meninggal lagi. Tapi kalau rasa kasih saya pada mak pak saya tak ada, macam mana saya nak rasa tauhid? Macam mana saya nak rasa Rahman Rahim? Maka masyarakat orang akhir zaman orang berada. Tu sebab dari tarikat, saya pun ada tarikat juga. Zikir nafas juta-juta, tak dapat rasa zuk. Dapatkan dan tulis majlis dalam ni saja orang kita ni pada sidang penonton. Saya malu. Bangsa saya ada penyakit. Saya kata apa ubat? Saya kata orang itu malu. Betul. Kalau hang ni dikatakan pencuri dan lalu, kalau mak hang hari ni tunggu hang dipukul masa hang, hang balik adakah sebagai kepala lalu perompak anak lalu? Hang kena balik satu anak mak. Hang jahat lagu mana betul mak hang pasti sayang hang. Tak ada mak nak anak masuk neraka betul? Ada mak nak anak masuk? Ada pak nak anak masuk neraka? Saya lagi lepas solat asar, saya boleh bentangkan kajian saya meliputi sampai orang Melayu sakit mana guna boleh jadi imam. Orang Melayu boleh kebang. Betul? Kenapa kesatian itu berlaku sebenarnya? Sebab ada tambahan itu.
Tidaklah Melayu daga pada mak bapak. Bukan tak ada akal pada Allah dengan raja. Takkan Melayu bilang mak bapak untuk ini. Datuk Laksamana, mana yang kamu kenal? Takkan Melayu bilang di dunia. Tapi Melayu dah hilang dah. Kalau hari ini depan sidang penuntut, kita tahu berapa yang tutup. Kita ada berapa orang boda? 1, 2, 3, 4, 5 boda. 5. Betul tak? Ada 6. 1, 2, 3. Ada 6. 6 ibu ada kat dalam dewan. Saya rasa kalau sekarang bonda bangkit, yang saya panggil ibu 6 orang ni bangkit, mengadu kepada Allah, tolonglah bangsa kami. Pasti bangsa ni akan bangkit. Kita dah penat bonda berkumpul seluruh Nusantara, berhanana, bernasib dan berharap. Tak jalan pula, bangsa ni masih lagi tidur. Saya rasa ada jawapan dari itu. Surga bawa nampak lagi. Jadi saya selaku Presiden Anjibira mula memberi ucapan mohon. Sekarang saya tukar baju Presiden Anjibira, saya membawa dan membangkitkan Maju Bonda Warisan. Untuk apa sebenarnya? Untuk anak-anak menjadi anak saya. Untuk anak-anak tidak kehilangan kasih. Untuk ayah dan ibu kembali memberikan kasih. Sayang ramai. Bila kata kunci hakikat Bismillah tadi muncul pada jiwa ibu dan bonda, kunci Bismillah lah bermulanya segala kebaikan. Bukannya Allahu Akbar. Minta maaf bonda, kalau ada ulama nak sanggah saya, tak apa saya pun keluarga ulama pun. Mulakan segala dengan rahmat. Mulakan minta restu dengan mak bapa, dengan ayah dan bonda. Bukan dengan, kalau tok saya dulu hang tua, bapa saya nak pandang dia bukan mak bapa saya, mak bapa saya lagi. Betul. Lepas tu kepada ayah dan bonda juga. Kalau ibu doa anak dia selamat, saya rasa takkan lebih power daripada kebaikan. Betul. Ada nak menyanggah saya? Ni pergi cari toko bagi tangkai kebal. Saya kata tangkai kebal mak saya lagi hebat ke? Ibu segala ibu. Dia tanpa memanjangkan senario saya yang agak kasar dan berubah. Saya berharap di sidang penuntut yang tadi, sekalian bonda-bonda warisan berdiri berbangsa Melayu beragama Islam menyertai majlis bonda berdiri dan bonda Karna dan beberapa orang telah wujudkan ini, ambil dan fahami kembali kunci syurga yang Allah telah berikan kepada. Jadilah ibu yang terbaik. Doa kamulah senjata yang paling power berbanding dengan Pendika dan Laksamana. Datuk Laksamana kalah dengan mak dia. Panglima Nayan sebenarnya tak kuat. Pendika Nayan Kedah tu kena berabat dengan mak dia, lari tak cukup tanah. Saya orang Kedah tu tahu. Pendika Kedah lari tak cukup mak. Mak dia nak bantai dia lari. Dia cerita benar. Jadi minta ampun, minta maaf. Saya rasa hari ini daripada utara sampai selatan petang ni saja mereka pegang telefon. Tapi saya terpaksa kata depan bonda, saya terpaksa kata dulu bonda kelly anak tu, zaman sekarang ibu kelly telefon, anak kelly telefon. Macam mana dia nak rasa pelukan kasih sayang? Kalau pelukan ibu dia berubah, pelukan pertahanan perlindungan Allah Ta'ala dia terima, tak boleh. Kalau ibu gagal rasa tauhid, anak la ilaha illallah, la ilaha, ketuk kepala dah mula trend. TikTok dah mula tunjuk Mahat Tafiq duduk goyang-goyang kepala, dah tengok kan? Nampak? Jadi adakah agama lagi? Semakin sesat sedangkan kunci surga pada ibu. Siapa nak tijakkan benda ni? Dahaga ibu, dahaga jannah. Betul. Sebab mana kamu yang sakit dulu masih kufayakun, kamu tak ingat mak kamu, bagi saya kamulah anak paling celaka. Tak pun kita mahu saya terpaksa bangkitkan bonda kerana bangsa kita bangsa yang sakit. Saya buat kerja saya cerita kependikaran, bangkitkan fakta bagi manusia faham. Tapi saya minta ampun, minta maaf. Orang Melayu sepatutnya hari-hari bermaafan dengan bonda. Bukannya setahun sekali. Ni mengalir ayam mata, bagi gaya.
Jadi anak soleh pagi raya, isteri jadi isteri yang soleh pagi raya. Laki minta maaf siapa kahwin 3-4, tauhid 1, kahwin 4. Lepas tu ampunkan abang kahwin 4, kahwin 3 pagi raya. Isteri pun hati, aku tak ampunkan, hampir mampu lah, silakan. Tak, tak ada ibu yang setuju laki kahwin 4. Tak apa. Kalau ada terasa ni, saya minta maaf. Saya bukan anti poligami. Bukan saya tidak anti poligami, tapi satu segi dia saya minta, bagi yang telah berpoligami, ibu itu kena maaf. Kerana itu adalah adik. Adik kan kalau isteri tua itu adik. Kalau dia bini muda itu adalah kakak dia. Barulah kita harmoni. Jadi kalau tak ada boleh maaf-maafkan, keluarga kita berapa. Jadi Midi kata cerita banyak benda warisan berdiri. Saya bermohon kalau saya bersuara dari menyentuh hati 6 orang bunda. Saya rasa malam ni kalau 6 bunda dipanggil menajat, ya Allah, bukakan hati seluruh ibu-ibu warisan Pertiwi daripada Kedah sampai utara, timur dan barat. Jiwa ibu-ibu memaafkan anak-anaknya. Dulu kami dah basuh berak kamu. Ingatan dan zikir ibu ni dah yang menyucikan dan membersihkan jiwa dan raga bangsa dan merdeka. Jadi tak perlu anak-anak Melayu dah zikir ibu-ibu, zikir nafas, tari, giling-giling kepala. Saya rasa tak payah dah. Sebab malam ni ibu basuh hati orang-orang Melayu yang kotor. Orang Melayu kena sedari, berhentilah zikir juta-juta, tak ke mana pun. Dah maaf dah, setuju. Kuasa penyucian bersih beris tu kat tangan ibu. Yatim piatu, ada yatim piatu? Ada. Kalau ada yatim piatu, saya rujuk langsung kepada ayahanda Adam dan Hawa. Kita ada. Tak pun kepada Bunda Aminah dan Bunda Maryam, orang Melayu langsung. Tapi kalau kamu yatim piatu, saya rasa kerana sudah angkat jadi anak angkat hari ini, saya sudah jadi pak angkat, kamu boleh panggil saya ayahanda. Ramai penonton saya panggil saya ayahanda. Benar? Ada orang tengok. Jadi saya terpaksa merayu dengan benda. Hari ini saya merayu mata ke mata hati saya. Ibu-ibu tolong doa hidayah tali Allah dibuka kepada ibu-ibu seluruh kali. Kalau doa ibu saya jadi pasti, maka bangsa Melayu akan berubah. Jadi saya tak perlu nak buat pemerintahan sampai ke 9 malam. Bulan depan bangsa Melayu berubah. Jadi anak-anak yang soleh, doa anak-anak yang soleh, Allah tak tolak. Ilmu kepal dah gagal. Pawang Radin dengan saya tetap akan campur pasal Freemason dan Radical. Kalau tetap, betul Radin kan? Kita tak lawan hantu raya puaka, kita tak takut kan? Mereka takut kita. 2 orang ni sebenarnya yang paling berani ke tanah Melayu. Dan bersama dengan sahabat saya yang lain, tak tahu Dr. Firdaus kot. Tak takut hantu kan? Hantu takut rahab, kita tengok settle. Di majlis ni benda-benda anak-anak Melayu dah tak takut hantu. Kami dah tak takut puaka kan? Kami takut apa kan? Kami takut ibu-ibu kami kecil. Kecilnya hati ibu, celaka adalah kami ganaplah bangsa. Dan kecilnya hati ayah, celaka adalah kami. Jadi bagi memimpikan sidang saya maklumkan, kita akan berehat santai. Dr. Firdaus selepas ni bagi sepatah dua kata, ada jamaah ringan, saya mohon ampun dan maaf, terutama kepada ibu dan ayah. Saya ayah ke tak? Tapi doa kita ayah dan ibu berubah, bangsa Melayu bangsa. Tapi jangan jadi anak melupa ayah dan bunda. Mengaku kita lah makhluk, kita lah ketika, kita lah cepat, tak hebat. Jadi insya-Allah ibu berdoa malam ni. Saya rasa 6 orang ni dia doa laku, memang laku. Tak perlu saya bangkit cabar semua raja-raja Melayu ataupun parlimen. Tak perlu. Parlimen akan ganap, istana akan runtuh. Doa ibu bisa menjalankan. Benar kan? Istana boleh runtuh kan? Negara boleh hancur. Seorang saja Allah dengar doa ibu yang soleh. Dan seorang saja doa anak yang soleh, ayah yang soleh, lebih kuat daripada 1 juta kereta saja. Dunia boleh gegar. Tanggang boleh jadi batu. Jangan pandang sampai baik. Minta maaf sudah.
ibu terbukti sumpah anak jadi batu. Cuba hari ini ibu sumpah Tun Mahathir pencuri jadi batu. Saya kata jadi batu semua. Apa yang saya takut? Allah yang buat tu buat. Kita tak kata Tun pencuri dah. Saya bukan Tun dah. Betul. Cuba kita sumpah jodoh yang menyebabkan nanti masuk penjara. Jadi batu ni jodoh. Tak jumpa. Sebab apa? Bonda tak berdoa. Cuba ibu Melayu kawan tau. Contoh seminit kita tuan. Kalau Puteri Gunung Redang Keramat, saya kata tak. Wali Nur Sari Keramat dah sudah sebut nama Puteri Sakti. Tun Fatimah tak keramat. Nenek Puaka apa ni Bunian ke siapa nenek Kebayang tak keramat. Semua hantu betina tanah Melayu tak keramat. Yang keramat bagi Fauzi mak saya seorang saja, betul? Jadi bagi kalian semua yang keramat apa? Hantu keramat dah. Masuk Syah, Tok Temung, Raja Ahmad, Raja Jin, saya kata tak keramat. Yang keramat bagi saya Mak Fauzi bin Ismail hari ini hanya mak saya Rokiah binti Syafudin. Kalau lagu ni anak Melayu keramatkan mak bapak kamu, kita bangkit. Jangan bangkit dengan keadilan, jangan bangkit dengan persatuan silat lah. Jangan bangkit dengan ahli juga, jangan bangkit ke saya. Rasulullah sendiri surga Rasulullah. Kalau kita dapat semua. Rasulullah kata apa? Rasulullah kata surga buat tapak kaki mak dia betul benda kan? Kalau surga Rasulullah pun buat tapak kaki bonda kita. Enggak, kita nak letak kat mana? Jadi saya sekali lagi mohon ampun kepada menekankan benda ini sebab orang Melayu salah tafsir. Menanti hantu muncul, menanti Imam Mahdi muncul. Lah mak kamu lah Imam Mahdi kamu. Pak kamu lah kamu punya imam, betul? Ni pak tak jadi imam solat. Mak tak jadi tukang bawa doa anak kepada Allah. Kita anak bangsa pakai tanya penat pula. Saya malah tanya, saya dah dalam satu suku, saya kita tanya. Penat dalam persidangan benda. Doa bonda sepatah tu. Anak sanggup mati di jalan agama dan bangsa. Bonda bagi restu saja. Tapi berapa ramai dunia Melayu berkumpul, berkumpul, Majlis Merdeka berkumpul. Mereka ingat ke mak bapak mereka tak keramatkan mak mereka. Mereka tak pandang mak mereka. Mereka lupa mak bapak. Sedangkan kamu berdiri atas tu, siapa bagi kamu makan? Betul? Doa pada Allah. Baru ni saya tengok apa? Datang ulama pergi baca ayat Quran pada anak orang Melayu. Menteri je lah kan. Hormat peluk. Pernahkah kita tengok orang Melayu peluk mak? Harap tak peluk mak? Ada. Siapa jawab? Ada yang tidak tu? Ke? Habis? Mana jawab? Jangan pelukkan parti. Mak Salih boleh peluk. Mak dia tak ada masalah. Apa malu mak kita ke? Nak peluk mak, cium dari lubang hati. Nak peluk ayah lagi lah. Tapi bila ulama Arab Serban datang, tiada saya peluk cium pipi. Saya kata ampun. Berapa ramai anak lahir cium pipi. Boleh bilang sendiri ke? Apatah lagi anak lahir cium pipi. Sama kadang. Jadi maksudnya kasih saya muliakan ayat itu. Tapi jawapan saya kepada sidang untuk sesi utama, orang-orang Melayu nak kenal apa? Kenal kasih sayang. Amal Rahim surga, nak kenal Tuhan punya surga, kenallah pintu surga. Mereka dah tak pandang mak bapak. Akhir zaman, mak tak pandang anak, anak tak pandang bapak. Jadi dosa yang sebesar-besar dosa adalah derhaka kepada. Lepas tu saya nak ada disclaimer sikit. Ada siapa kawan saya Wan boleh jawab sikit. Siapa berdiri di atas pentas sekarang? Siapa? Fauzi ada? Saya tak tahu. Saya dah komplot dengan kawan saya. Ada sesat baru. Apa maksudnya? Saya pilih atas ni betul orang pandang saya untuk Fauzi. Sebenarnya saya tak tahu pun. Saya berdiri ni boleh cakap sebab mak bapak saya sayang saya.
Wajah saya ni 60% ayah saya, 40% mak saya. Jadi kan wajah saya. Jadi wajah saya sampai ke pandang. Wajah mak ayah saya, tapi mak saya tak ada tengok. Jadi matilah hari ini saya, ibu mati, lupa anak. Mak bapak dah, mak bapak sedang berjalan. Dan di situlah kalau tok ini saya hangtua, saya bercakap sekali bagi pihak hangtua, saya pergi ada tensi utama. Allah Alam. Ada orang bagi saya ada betul. Allah Alam. Jadi kita aku minta maaf. Dia lagi satu bagi penutup saya ramai jumpa orang lain yang sedih. Sedih lagi mana? Dia tadi lah penonton kita yatim piatu dia. Mak tinggal pada umur berapa? Ha? 21. Berapa lama dah tinggal? Berapa tahun dah? Berapa tahun dah ibu tinggal? Ha? Berapa tahun? 11. Rasa nak jumpa ibu? Nah, rasa terpisah. Minta maaf ni, orang Melayu pun ada masalah. Kita akan syaf boleh nampak jin, puaka, Nabi dan Rasul nampak para wali. Mak bapak tak nak pandang. Pocong nampak, hantu nampak. Rumah bapak tak nampak. Rasa mak bapak tu wujud tak dapat. Lepas ni adik jumpa saya, jangan mengaku dah yatim dia tu. Mak kamu saya dapat tak sebab apa? Wajah kamu mana ada? Kamu bawa di depan luar. Kamulah bismillah yang berjalan. Kau saya kata kamulah bismillah yang berjalan, tapi lupa mak bapak. Kamu anak daga. Pozi kuat memang kuat. Aziz main kuat. Pozi ni bagi pozi. Pozi cakap lagu ni suara-suara lepas tak tu suara mak. Inilah yang orang lain. Kembalikan hak kepada mereka. Jadi kalau ada penonton menangis, saya minta maaf. Tapi ada berita baik. Orang Melayu tidak terpisah dengan ayah. Kasih orang Melayu tidak pernah. Itu kita bangsa berterima kasih terima kasih. Jadi bagi menari sekali lagi, saya minta tolong 1000 kali, bukan minta aku beribu berapa. Saya minta tolong beribu-ribu kali dengan boda. Nah, lagi kali ni bilang 8 dah orang terlupa. Ada putri pun boda. Baik 8. Kalian, ni sebab kalian ni kita jadi komplot. Ibu-ibu baliklah malam. Tolong doa minta dan mengaku kamulah pintu syurga bagi anak kamu dan bangsa kamu. Penjaga pintu syurga kena doa langsung. Cucikan hasad, bersih, maka kita akan kita pun memanjangkan bicara. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.